Dan terus dengan siaran kami pagi ini, ingin kami kongsikan satu topik yang memerlukan perhatian serius anda. Ini merupakan satu sebenarnya usaha berterusan yang perlu dilakukan bila mana pada tahun 2013 statistik kematian akibat wabak denggi mencatatkan 23 kematian dan malang sekali 2015 untuk 5 minggu pertama tahun 2015 23 kematian dicatatkan. Jadi apa langkah yang seterusnya perlu dilakukan untuk memastikan angka ini tidak bertambah dan ia dapat dibasmi, paling tidak pun dapat kita membendung gejala ini dari terus memberikan berita sedih untuk rakyat Malaysia. Jadi pagi ini di studio kita ada yang berbagi Dr. Zaliza Suli yang merupakan pakar perubatan kesihatan awam Kementerian Kesihatan Malaysia. Betul statistik doktor ya, 23 untuk sepanjang tahun 2013 dan 5 minggu pertama hampir itu juga angkanya. Apa lagi yang kita terlepas pandang sebenarnya doktor? Okey, terima kasih kepada Selamat Pagi Malaysia ya dan pada Leha ya kerana telah menjemput saya untuk berkongsilah ya tentang keadaan denggi semasa ketika ini. Dan memang kita tahu keadaan kes denggi amat membimbangkanlah ya dengan kematian yang amat tinggi ya, bilangan kes yang amat tinggi ya. Dan sebenarnya Kementerian Kesihatan telah melaksanakan banyak kempen-kempen pencegahan ya. Dari segi melakukan aktiviti promosi kesihatan ya, mengajak masyarakat melakukan aktiviti cari dan musnah tempat-tempat pembiakan Aedes ya. Melakukan gotong royong ya. Tapi masyarakat masih ditakut lama. Maksudnya masih ada tempat-tempat pembiakan yang dijumpai apabila kaki tangan kesihatan menjalankan pemeriksaan di premis mereka lah ya, di tempat kediaman masing-masing. Mentaliti yang sempat saya perhatikan di kalangan ada segelintir masyarakat kita, bila dah datang fogging tak apalah, habislah tu. Bila dah ada fogging cukuplah itu. Tapi apa sejauh mana sebenarnya aktiviti fogging tersebut membantu jika tidak disokong oleh usaha inisiatif masyarakat setempat sendiri? Okay. Sebenarnya aktiviti fogging ni tak membantu sangat ya. Cuma kita melakukan aktiviti fogging apabila ada kes denggi dilaporkan ke Jabatan Kesihatan ataupun pejabat kesihatan daerah berhampiran. Dan tujuannya adalah untuk membunuh nyamuk Aedes dewasa yang ada virus ketika itu sahaja. Dan yang amat penting adalah peranan masyarakat itu sendiri ya. Mereka perlu memusnahkanlah tempat-tempat pembiakan Aedes ya. Setiap minggu sekurang-kurangnya 10 minit. Seminggu sekali lah. Hanya 10 minit. 10 minit sahaja untuk melakukan aktiviti cari dan musnah tempat pembiakan Aedes. Okey, bagi rakan-rakan kita yang menonton pagi ini sama ada di pejabat ataupun di rumah, tengok sekeliling, apa lokasi-lokasi yang mereka patut beri perhatian untuk mengesan di mana yang patut mereka berikan perhatian serius supaya tidak menjadi sebahagian daripada statistik tu? Okey, tempat-tempat pembiakan Aedes banyak sebenarnya. Kita boleh bagikan kepada dua lah. Satu dalam rumah dan juga satu di luar rumah ataupun kediaman ya. Dan rumah kita boleh tengok macam contoh di macam wanita suka menanam pokok-pokok bunga ya. Jadi pos-pos bunga tu perlu ditengoklah ya, diganti airnya setiap minggu ya. Dalam rumah juga seperti kolah-kolah mandi ya. Kolah mandi, kemudian pam tandas ya. Yang penting-penting untuk kita tengokkan ya. Dan banyak lagi sebenarnya di luar tu pun lagi banyak ya. Macam contoh ada bekas-bekas ya, tempat-tempat pembiakan Aedes yang boleh menakung air, contoh bekas polisterin ya, tayar ya, pasu bunga juga ya, alas pasu bunga Doktor, tadi juga yang bertanya, adakah perlu kita tambah ubat dos pembunuh larva tersebut? Sebab mungkin mereka membimbangkan nyamuk sekarang macam agak imun pula dengan ubat pembasmi tersebut yang kita letak dalam air tu. Okey. Kita ada sukatan yang tertentu. Jadi masyarakat kena ikut sukatan yang terdapat pada label ubat pembunuh jentik-jentik tu ya. Jadi kalau sekiranya sukatan tu tak memadai, memang jentik-jentik tidak akan matilah. Jadi sukatannya sebenarnya bagaimana doktor? Okey, sukatannya ada satu sudutih untuk kolah ataupun pasu? Tak, ada dia punya bil sukatan dia punya sukatan untuk setiap bekas-bekas tersebut. Okey, baik. Itu untuk kawasan kediaman dan mungkin premis penjagaan. Kawasan pembangunan ataupun pembinaan tu juga merupakan salah satu faktor pembiakan nyamuk Aedes. Jadi dalam melibatkan premis sebesar sebegini dengan pekerja buruh yang tinggal beramai-ramai dengan ada kolah sebesar-besarnya kat situ, apa lagi langkah keselamatan yang patut diambil untuk kawasan pembinaan khususnya? Okey. Untuk kawasan pembinaan, ia juga dalam
kawasan merupakan kawasan yang berisiko terutama bagi pekerja dan juga kawasan penduduk-penduduk yang tinggal di kawasan kediaman tersebut. Jadi pihak kontraktor ataupun pemaju perlu mengambil langkah-langkah yang spesifik untuk membenteras denggi di kawasan mereka. Dan apa yang perlu mereka lakukan adalah melakukan juga aktiviti cari dan musnah. Sekiranya pihak kontraktor ataupun pemaju berupaya untuk menyediakan satu pest control operator yang boleh melaksanakan aktiviti tersebut, kita itu cukup baiklah bagi kita. Dan juga kalau mereka dapat selain pada menyediakan pest control operator, kalau mereka boleh mengarahkan ataupun pekerja mereka tu ataupun membuatkan pekerja tu mereka mencari tempat-tempat membiarkan, itu pun lagi bagus Tapi jika tak mampu, mereka boleh outsource lah kepada pest control operator, syarikat pencegah syarikat pencegahan. Mungkin bila melibatkan usaha sebegitu, ramai mungkin pemaju yang garu kepala kerana kos. Ya, betul. Tapi mengapa tiada harga yang boleh diletakkan pada nyawa sebenarnya. Jadi apakah satu lagi tindak balasnya berbentuk hukuman? Adakah hukuman undang-undang kita tidak begitu kuat bagi mereka yang menjadi penyumbang kepada faktor penyebaran wabak denggi ini? Pada peringkat Kementerian Kesihatan, kita ada akta sebenarnya, akta pemusnahan serangga pembawa penyakit ni 1975, pindaan 2000 dan pada masa ini kita memang menguatkuasakan akta tersebutlah. Supaya apabila kontraktor tapak binaan tu didapati BIDs, kita akan compound secara maksima dan apabila ada kesalahan berulang kita akan terus dakwa di mahkamah. Jadi pelaksanaan undang-undang tu adalah amat penting dan kita di peringkat Kementerian Kesihatan memang mengambil langkah-langkah tersebutlah ke arah yang menguatkuasakan akta ini, dan kita harap pihak kontraktor tu pemaju mengambil langkah-langkah yang sewajarnya lah supaya tidak ada tempat membiarkan IDs di tapak binaan mereka. Doktor, ramai juga yang meluahkan bila mana mereka demam, perasaan takut untuk tampil pun sebenarnya ada sebab takut menerima hakikatnya mereka memang virus mendapat denggi. Jadi dalam situasi sebegini, apa yang boleh kita lakukan untuk mengubah persepsi tersebut atau barangkali untuk mereka mengenal pasti simptom-simptom yang mereka ada untuk tahu ini mungkin barangkali denggi? Pada peringkat Kementerian Kesihatan juga kita telah banyak kali hampir setiap minggu kita mewar-warkan melalui kenyataan khabar Ketua Pengarah Kesihatan melalui lain-lain juga aktiviti promosi tentang tanda-tanda denggi ni. Mereka kena macam contoh masyarakat mereka perlu mengenal pasti tanda-tanda denggi seperti demam kuat yang mengejut, sakit kepala, sakit di biji mata, kemudian ada macam gejala yang tak spesifik yang lain sama seperti demam yang lain sengal-sengal badan sakit otot sakit sendi dan ada juga ruam lah pada badan lah jadi mereka kena tahu tanda-tanda tersebut sebab tanda-tanda tersebut memang sukar nak dibezakan dengan tanda-tanda penyakit yang lain. Jadi kita mengharapkanlah pihak masyarakat ni tampillah ke klinik melakukan pengesanan awal dengan segera mendapatkan rawatan di klinik ataupun hospital yang berhampiran lah. Kita memang menggalakkan rakyat Malaysia mendapatkan rawatan berikhtiar untuk sembuh dan sebagainya. Dalam akhbar pagi ini News Straits Time dulu kita kongsikan juga tentang rawatan alternatif. Ramai yang percaya bahawa kalau mereka ada denggi dan mereka ambil pucuk daun betik sebenarnya dan itu antara langkah-langkah alternatif dilakukan. Komen doktor tentang langkah sebegini pula bagaimana? Untuk rawatan alternatif tu menggunakan jus daun betik adalah satu inisiatif lah daripada Institut Penyediaan Perubatan ataupun MR dia. Macam langkah yang proaktif lah memang patut dipuji dan pihak masyarakat perlu menggunakan kaedah tersebut di samping yang kaedah-kaedah lain tidak memberi bahaya kepada tidak bahaya sebab telah dibuktikan melalui kajian lah yang jus daun betik salah satu kaedah untuk meningkatkan platelet darah. Bagi kanak-kanak yang mengidap denggi pula, ia sedikit sukar sebab dalam kanak-kanak kecil kan untuk melalui keadaan sakit sebegitu. Jadi langkah-langkah penjagaan untuk kanak-kanak yang kena denggi pula bagaimana doktor? Hampir sama Leha. Mereka perlu macam contoh di premis kediaman masing-masing mereka kena melaksanakan aktiviti cari dan musnah tempat membiarkan Aedes sebab itulah punca sebenarnya kita kena menghapuskan dulu jentik-jentik itulah sebelum ia menjemur menjadi nyamuk dewasa. Kemudian langkah-langkah lain kita kena menggunakan
personal protective equipment lah, macam contoh ya, pakai baju lengan panjang, seluar panjang ya, dan tidak menggalakkan mereka untuk keluar lah ya waktu aktif nyamuk menggigit ni ya, waktu pagi ya 5 ke 7 pagi dan petang 5 ke 7 petang ya. Dan kita galakkan juga mereka ni supaya memakai repellent. Ya. Jadi repellent tu boleh sebagai melindungi diri daripada digigitan nyamuk Jadi banyak ya, ikhtiar banyak boleh lagi dilakukan. sebenarnya yang perlu dilakukan oleh Tapi yang penting kebersihan premis dan perniagaan dan juga rumah kediaman, doktor. yang penting. Dan banyak kali sebenarnya kita dah juga wawarkan kepada rakyat Malaysia. Kita harapkan perubahan ketara dapat dilihat dalam pembasmian wabak denggi. Terima kasih Dr. Zaliza.